Kita nak kena rekod ya. Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni seperti biasa jadual kita adalah kelas tajwid, asas tajwid al-Quran, untuk sama-sama kita muzakarah dan juga manfaatkan masa kita dan juga tambahkan lagi ilmu berkenaan dengan cara membaca Al-Quran dengan betul. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah untuk kita tambahkan lagi apa saja ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran dapat membantu kita membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan sempurna dan dapat terus kita amalkan insya-Allah dengan isi kandungan Al-Quran. Antara ilmu yang ada kaitannya iaitulah tajwid Al-Quran. Tajwid Al-Quran yang maksudnya kita nak membaca dengan sempurna seperti mana diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya sampai ke kita ini, dan tak lain tak bukan mesti kita nak kena usaha untuk kita memperbetulkan bacaan dan sebutan kita. Okey, tajwid ataupun kelas asas tajwid kita adalah kita manhaj kita ataupun cara kita kongsikan dan cara kita mudzakarah, cara kita kelas kita ini adalah secara mudah dan secara santai, secara ringkas untuk kita nak samaratakan para hadirin muslimin dan muslimat yang ada dalam grup ini. Ada yang dah lancar, ada yang belum, ada yang baru nak kenal hukum-hukum tajwid. Maka kita cuba sama-sama belajar dan juga sama-sama kita sebut-sebut supaya dapatlah kita manfaatkan. Walaupun kita akan ulang perkara yang sama, kita akan ulang hukum-hukum yang pernah kita belajar beberapa kali sebelum ini, tapi ulang itu insya-Allah untuk kebaikan kita semua insya-Allah. Okey, sebelum seperti biasa sebelum kita masukkan ke tajuk yang baru, setiap malam, setiap kelas, setiap minggu kita ada satu kelas, kita akan masuk tajuk baru walaupun ringkas, kita akan tambah juga untuk penambahan ilmu kita, dan seperti biasa sebelum tu kita akan buat murajaah. Murajaah maksudnya kita akan sebut-sebut hukum-hukum yang kita pernah belajar bersama sebelum ini. Secara ringkasnya insya-Allah kita akan ulang sekali lagi. Yang pertamanya ahkamul mim ahkamun nun sakinah wat tanwin. Insya-Allah mungkin kita dah lancar. Antara kita dah kenal sangat-sangat. Alhamdulillah. Dan seperti biasa kita akan sebut juga kenal tak semestinya betul-betul dapat kita baca dengan sempurna. Sebab membaca adalah usaha yang satu bahagian. Mengenal hukum-hukum tajwid itu satu bahagian. Jadi insya-Allah kita cuba gabungkan antara dua-dua sekali, mengenal hukum-hukum dan juga membaca secara bertajwid dengan hukum-hukum yang kita kenal itu insya-Allah. Ahkamun nun sakinah wat tanwin, nun mati dan tanwin antara hukum yang paling banyak dan yang paling penting, mustahak sangat untuk kita membaca dengan tajwid. Mestilah kita kena baca dengan nun sakinah dan tanwin dengan sempurna, yang mana akan menentukan bacaan kita betul ataupun tidak, yang ada kaitan dengan hukum dengung. Hukum-hukum dengung. Okey, hukum dengung kita ada 6 secara semua, tapi yang masyhurnya 5, nun sakinah dan tanwin. Maksudnya apabila nun mati dan tanwin dalam Al-Quran, dia tak lari daripada 5 hukum yang selalu kita sebut. Okey, kelas kita ini juga bertujuannya untuk kita cuba melatihkan diri kita supaya dapat kita bercerita, dapat kita kupas dan dapat kita menjelaskan kepada diri kita. Kita ambil cara tu dulu. Kita nak menjelaskan kepada diri kita macam mana kita nak perkenalkan setiap hukum itu. Itu maksudnya. Sebab itu kita akan ulang-ulang-ulang, nak beri
nak memudahkan kepada semua, insya-Allah semua yang masuk kelas ni termasuk dah yang baru ataupun yang lama, yang mahir ataupun yang belum, cuba kita latihkan diri kita supaya selalu kita sebut. Selalu kita sebut setiap hukum, kita ada beberapa rumusannya, beberapa poin yang pentingnya. Bila kita selalu sebut, insya-Allah dia akan melekat dalam ingatan kita, dan setiap kali kita nak baca, dia akan datang terus package sekali dengan bacaan kita, insya-Allah. Okey, sepertinya kita akan mulakan contohnya. Okey, hukum pertama dalam hukum nun mati dan tanwin, hukumnya izhar. Bila kita sebutnya izhar halqi, insya-Allah secara automatiknya kita akan datang terus maklumat dia. Izhar halqi bermulanya dengan nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu hurufnya yang 6, aghin kha'ahu, bacaannya tidak dengung. Contohnya anhu, an'amta, yan'auna, habis. Itu izhar halqi. Jadi selalu kita sebut, selalu kita akan ulang, setiap kelas kita akan ulang cara ini. Akhir-akhirnya insya-Allah setiap hukum kita boleh bercerita dengan secara ringkas tadi. Tak kiralah susunan ayat sendiri, bahasa sendiri, kalau nak tukar bahasa terpulang. Yang penting rumusan, poin-poin yang kita selalu sebut ini, boleh kita cerita setiap hukum, dia ada poin-poin tersendirinya. Barulah kita boleh menguasai ilmu tajwid itu secara satu persatu. Dan dapat kita membezakan setiap hukum. InsyaAllah. Contohnya hukum yang kedua, idgham ma'al ghunnah. Okey, bila sebutnya idgham ma'al ghunnah, insya-Allah terus dia datang maklumatnya, iaitulah nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf idgham ma'al ghunnah yang 4, iaitulah ya, waw, mim, nu dalam dua perkataan, maka hukumnya idgham ma'al ghunnah. Cara bacaannya dengung dua harakat. Contohnya may yaqulu min walin. Okey, itu beberapa rumusan itu kita akan ulang dengan ini cara saya. Mungkin tuan-tuan puan-puan boleh kupaskan dengan cara sendiri, kan? Ada cara sendiri, ada susunan sendiri. Yang penting perkara itu dapat kita ceritakan. Insya-Allah bila kita ulang-ulang selalu, insya-Allah kita akan lancar. Contohnya hukum yang ketiga, idgham bila ghunnah. Bila sebut idgham bila ghunnah, terus kita akan terbayang, iaitulah nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila ghunnah 2, iaitulah lam dan ra dalam dua perkataan, hukumnya idgham kamil tanpa dengung, Contohnya milladunhu ar-rabbihim, terus kita masuk dalam lam, terus kita masuk dalam ra. Itu cara ringkas dan cara mudahnya. Okey, contohnya yang keempat, hukum iqlab. Bila sebutnya iqlab, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf iqlab yang satu, iaitulah huruf ba, maka hukumnya iqlab, cara bacaannya dengung dua harakat, dan contohnya iaitulah ambiuni, nun mati bertemu dengan ba. Hukum yang terakhir dalam nun mati dan tanwin, iaitulah hukumnya ikhfa haqiqi. Bila sebutnya ikhfa haqiqi, terus kita akan terbayangnya, iaitulah nun mati ataupun tanwin. Di dalam bacaan Al-Quranil Karim, apabila bertemu salah satu hurufnya yang 15, yang dalam ayat satujza saddaka fathiqdatadhin syadda, maka hukumnya ikhfa haqiqi. Cara bacaannya dengung dua harakat. Antara contohnya in kuntum. Ini ringkasan setiap hukum, poin-poin yang penting yang mesti kena ada dalam hukum itu kita dah jelas dah. Yang baki lagi kita akan mungkin kalau nak detailkan lagi, kita akan cerita macam mana dengungnya, ikhfa'nya macam mana, sembunyikan macam mana, idghamnya macam mana, nak masukkan macam mana, iqlab nak tukarkan macam mana. Itu lebih kepada penjelasan yang tambahan. Tapi yang penting tadilah, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf-hurufnya, maka hukumnya apa? Dengung ke tak dengung? Lepas tu contohnya. Sekurang-kurangnya kita kena ada simpanlah dalam hafazan kita, setiap hukum ada contohnya. Itu bila dah sampai ke tahap itu, tak apalah, kita dah tak risau dah. Kita dah simpan dalam hafazan ingatan kita. Bila-bila masa sahaja kita nak bercerita dengan tajwid, nak ceritakan hukum tajwid, tak perlu kita cepat-cepat cari buku ke, kita akan cari nota kita ke, sebab kita dah simpan, setkan dalam ingatan kita. Jangan kita kecualikan, saya tak mampu Ustaz, saya bukannya pandai sangat. Jangan, kita usaha dulu.
Kita usaha dulu, cuba dulu, minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan ilmu ini, nakkan sangat, minat sangat kepada ilmu tajwid ni, sebab tanpa ilmu tajwid bacaan saya tak akan berubah. Bacaan saya macam tu juga. Bila adanya ilmu tajwid, sekurang-kurangnya insya-Allah saya akan jadikan ilmu tajwid sebagai panduan untuk nak memperbaiki bacaan, nak mantapkan lagi setiap diri kita muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, insya-Allah qari dan qariah dalam grup ini, dan semuanya insya-Allah setiap diri kita, setiap masa kita nakkan bacaan kita bertambah baik, berubah ke arah lebih sempurna. Kita nak sangat-sangat. Tak ada seorang pun yang tak nak. Dan saya yakin semua tak nak kita kekalkan bacaan kita begitu je. Daripada dulu sampai tak tahu bila, tak ada perubahan. Dari segi lagunya, dari segi lantunannya, dari segi hukum-hukum tajwidnya, dan dari segi sebutannya, fasahahnya, kan, bunyi Arab ke, bunyi Melayu ke, bunyi Jawa ke, mungkin tak ada perubahan. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita tak nak, tapi kalau kita tak usaha, maka tak ada. Kalau kita tak usaha, tak ada perubahan. Yakinlah, tanyalah kepada diri sendiri, diri kita yang kita baca Al-Quran ini, bila kita baca, daripada zaman bila kita dah mula mempelajari Al-Quran, kita pernah tak cuba buat kajian dalam diri kita, bacaan kita ini, ada peningkatan tak? Dari masa ke semasa, ataupun dari zaman ke zaman ke, ataupun dari tempoh ke tempoh. Waktu itu pernah kita join grup Quran, pernah join grup kelas-kelas macam ni. Lepas tu dulu-dulu pernah juga bersama dengan grup yang besar, grup yang kecil. Pernah tak kita buat kajian dari katalah sebelum COVID dan selepas COVID sekarang ni, dan masa COVID sekarang ni? Pernah tak kita buat kajian pada diri kita? Ada tak bertambah walaupun sedikit majunya bacaan kita Al-Quran Al-Karim ini? InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmatullah sekalian, kalau kita pernah buat macam tu, kita akan rasa seronoknya bila kita belajar tajwid. Sebab dengan tajwid inilah yang menentukan bacaan kita akan bertambah baik. Tapi yakinlah, seyakin-yakinnya, kalau tak ada tajwid, kalau tak pernah belajar tajwid, ataupun kita tak ambil berat tentang tajwid, saya rasa sangat-sangat susah untuk kita nak tambah baik bacaan kita. Kita nak tambah baik bacaan kita nak majukan bacaan kita, sebab kita tak ada apa yang nak membantu kita. Kan? Ada orang dia boleh ubahkan bacaannya dengan banyak ikut kelas-kelas talaqi. Itu mungkin boleh. Bila ikut kelas talaqi ni, dia akan dengar bacaan gurunya, bacaan ustaznya, bacaan kawan-kawannya. Kan? Dari situ dia akan tambah baik. Sekurang-kurangnya dia boleh terikut. Tapi nak terikut itu perlu kepada fokus yang banyaklah, yang betul-betul fokus. Jangan ikut saja, ikut. Ada ikut dan ada ikut betul-betul. Minta maaf. Sebab ikut-ikut ni maksud ikut-ikut ni kadang-kadang join disebabkan kawan. Dia perkara ini di mana-mana berlaku lah, kan? Dalam bab ibadah ataupun dalam bab hal dunia pun dia berlaku. Disebabkan ada kawan, ada geng, maka kita seronok. Tapi kesungguhan kita untuk tujuan grup itu, kita tak beri perhatian yang sepatutnya, maka tak adalah perubahan. Begitu juga dalam kelas-kelas Al-Quran, kelas tajwid. Saya insya-Allah, siapa yang masuk dalam kelas ini, selama kita buat kelas ini, seyakin-yakinnya semua berminat dan semua bersungguh. Kalau tak bersungguh, tak sanggup nak masuk. Sampaikan ramai yang mesej-mesej ni yang tak boleh masuk disebabkan ada halangan-halangan apa semua tu, mereka rasanya macam tertinggal ke ruginya. Tapi tak apa, kita ada recording kita, boleh kita tengok kemudian insya-Allah. Okey, teruskan. Selepasnya ahkamun nun sakinah wa tanwin, saya dah kupas tadi nun mati dan tanwin. Kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu ahkamul mim sakinah wa tanwin, hukum-hukum mim mati. Okey, saya bagi peluang kepada qari dan qariah untuk bercerita sikit macam mana rumusan yang saya buat tadi. Kalau boleh setiap seorang cerita satu hukum dengan ringkasnya. Dengan ringkas sebutkan dia punya poin-poin yang penting. Sebab tajuk baru malam ni, tajuk baru kita hanya 3 minit sahaja. 3 baris je dah kita selesai untuk tajuk baru. Jadi kita ada masa lah untuk kita buat murajaah, ulang kaji hukum-hukum yang dah lepas. Okey, ahkamul mim sakinah wa tanwin, siapa nak mulakan? Dipersilakan unmute.
Bukan semua mute. Dipersilakan siapa yang nak bercerita unmute, boleh cerita. Pilih hukum pertama ke kedua ke ketiga. Ringkas ke? Ringkas je tak apa. Nanti saya bantu. Haji Din, senyap bang Haji Din malam ni? Okey, saya start. Masya Allah. Nak sebut nama baru dia masuk. Saya takut nanti orang marah saya, Ustaz. Tak apa. Orang sayang, orang tak marah. Haji Din nak cerita hukum apa? Hukum mim mati. Ya, salah satunya? Salah satunya idgham misline. Ha. Mati bertemu dengan mim. Okey, sekejap. Kalau idgham misline mesti nak kena sebut penuh nama dia. Idgham misline apa? Idgham misline idgham misline syafawi. Saghir. Sorry. Okey, idgham misline saghir. Okey. Okey. Ada sahabat saya. Okey, teruskan. Dibaca dengan dengung 2 harakat. Okey. Dah. Ada lagi satu ikhfa. Okey, kejap. Itu kita belum habis lagi. Macam mana kita nak kenal idgham misline? Mim mati bertemu dengan mim dan dibaca dengan 2 harakat. Okey, dengan 2 harakat. Okey, contohnya? Contoh saya cari sekarang. Alamak. Okey, yang lain boleh siap-siapkan contoh yang untuk hukum yang nak dijelaskan. Okey, ni dia ni. Amintum ma fis sama dekat surah Mulk. Asal Mulk. Okey. Sebut yang betul-betul yang ada kaitan dengan hukum idgham misline saghir, iaitu dekat dalam surah Mulk ayat nombor 18. Okey. Amintum ma fis sama. Yang mana satu? Amintum ke? Amintum mula ayat. Mula ayat betul ke? Haji Din, betul ke? Ayat 18. Okey, tak apa, ayat 18 tu panjang. Mana satu yang betul-betulnya idgham misline saghir? Mana mim bertemu dengan mim? Mim tumman. Tumman. Okey. Itu. Okey, cukup, alhamdulillah. Kalau markah 10 kita bagi 10 lah, 10. Alhamdulillah. Okey. Tapi begitulah bila kita dah kenal, tapi waktu baca tu mesti kan kena genapkan 2 harakat. Amintum. Okey, insya-Allah. Okey. Next. Hukum yang kedua dalam Ahkamul Mim Sakinah. Apa dia? Ikhfa syafawi. Okey, silakan. Mim bertemu sukun atau mim sakinah bertemu dengan ba. Okey. Berdengung 2 harakat. Seperti ilaikum bil wa'id. Contohnya? Ilaikum bil wa'id. Itu maksudnya ilaikum Bil wa'id. 4 yang betul-betul dengung itu hendakkan dipanjangkan 2 harakat, insya-Allah. Okey, jelas. Okey, hukum yang ketiga. Izhar syafawi. Okey, izhar syafawi, teruskan. Kira mim mati menjumpa huruf hijaiyah. Jadi dibaca tak ada dengung dan okey, kalau bertemu dengan huruf hijaiyah mesti nak kena sebutkan kecuali ba dengan mim. Ya, betul. Lepas tu jadi contohnya alaihim ghairil. okey, betul. Mim mati bertemu dengan ghain. Okey, maka itulah hukumnya izhar syafawi, bacaannya tidak dengung tanpa dengung, tak ada dengungnya 2 harakat, kena jelaskan bunyi mim mati tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai izhar syafawi. Maksudnya saya nak bagi tahu macam mana kita nak perkenalkan setiap hukum dengan ringkas. Bila kita dah boleh sebut rumusan itu dan poin-poin itu dah cukup. Simpan dalam ingatan kita. Setiap kali kita baca Al-Quran, perkenalkan untuk diri kita, dah datang dah. Jumpa je izhar syafawi, kita akan automatiknya kita akan tahu ini tak ada dengung,
Bila datangnya idgham mithlain, dah terus dengung 2 harakat, ikhfa syafawi dengung 2 harakat. Yang baki lagi macam mana nak dengung, macam mana nak masukkan, macam mana nak sembunyikan, itu yang kita dah detailkan dalam setiap kelas yang lepas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, terus kita pergi kepada hukum yang paling mudah dalam dunia tajwid ini, iaitulah al-nun wal mim al-musyaddadatain. An-nun al-mim al-musyaddadatain. Hukum ini saya selalu sebut, hukum ini sangat-sangat istimewa bagi kita. Kepada semua yang hadir ni, dah simpan terus. Mungkin antara kita dah alhamdulillah dah lancar dah memang ahli tajwid, tak ada masalah lah. Tapi yang baru-baru nak kenal-kenal tajwid, okey, hukum ini kita boleh simpan terus dalam poket kita, dan insya-Allah jangan kita tinggalkan dalam bacaan kita. Sekurang-kurangnya katakanlah kita ni baru masuk kelas dan ataupun kita baru nak kenal tajwid, kebetulannya dengar hukum ini. Maka bila kita simpan hukum ini, bila kita baca Quran, insya-Allah sekurang-kurangnya kita ada dah dalam tangan kita hukum ini yang kita tak buat silap lagi, insya-Allah. Iaitulah nun bersabdu, mim bersabdu. Bila kita kenal dan kita cuba cari dalam bacaan kita dan kita baca dengan dengung 2 harakat, maka bacaan kita insya-Allah dah boleh nampak adanya tajwid. Walaupun hukum lain kita belum lagi pasti, tapi yang kedua-dua hukum ini, dia satu hukum tapi 2 huruf, insya-Allah dalam bacaan kita banyak kita jumpa, mudah kita nak baca dengan 2 harakat, senang kita nak kenal, iaitulah nun berbaris ada sabdu, mim berbaris ada sabdu, tak kira barisnya apa. Bila kita jumpa dalam Quran, dengungkan 2 harakat, jangan kurang. InsyaAllah bacaan kita tajwid namanya. Untuk hukum ni lah. Tapi masalahnya bila saya sebut mudah dan dalam poket, dalam tangan kita, masih ada lagi qori-qori'ah kita, bila baca, fokus dia kepada hukum-hukum lain, yang wajibul gunnah ni, yang nun dan mim yang ada sabdu ni pun tak didengungkan 2 harakat. Dia mudah kenal tapi dia mudah tinggal. Jadi insya-Allah selalu kita ingatkan macam ni, insya-Allah bolehlah kita berhati-hati dalam bacaan kita. Kalau jumpanya nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, nama hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung. Bila namanya wajib, kena buat. Kalau tak buat, salah. Kalau tak dengung, salah bacaan kita. Okey, boleh tengok contoh? Senang contoh. Mana-mana dalam Al-Quran boleh sebutkan? Amanna. Okey, bila kita sebut contoh tu, kalau dengung betul-betul, kalau jelaskan betul-betul, supaya kita latihkan diri kita, nanti dalam bacaan kita pun kita dah tak silap. Okey, lagi? Summa. Ustaz. Okey, betul-betul sebut? Summa. Okey, thumma, 2 harakat Arji'i. Summa arji'i. Thumma rji'i. Okey, betul, 2 harakat. Okey, nun dan mim al-musyaddadatain ini paling mudah sekali, insya-Allah. Saya rasa semua kenal, dan dalam bacaan kita insya-Allah kita akan baca dengan sempurna dan betul, insya-Allah. Selesai untuk hukum-hukum dengung semua, kita akan masuk kepada hukum qalqalah. Hukum qalqalah kita dah belajar semua ni. Hukum ni sekarang ni kita dah cerita hukum-hukum yang lepas yang kita dah belajar supaya kita tak lupa. Okey, hukumul qalqalah. Qalqalah ini paling mudah juga, tapi mudah kenal dan tak semestinya mudah baca. Nak kena tekankan itu. Kadang-kadang kita kenal tapi waktu baca disebabkan kita nak fokuskan hukum lain, kita terlepasnya qalqalah. Apa makna qalqalah? Qalqalah iaitulah bacaan yang ada lantunannya ataupun ada bakinya, ada ekonya, huruf-huruf qalqalah. Jadi huruf-huruf qalqalah ini ada 5. Bila dalam bacaan kita huruf-huruf qalqalah ini bila mati, bila sukun, maka hendaklah kita baca dengan qalqalah. Huruf qalqalah, Haji Din. Saya. Okey, apa dia? Dal. Lagi? To. Qaf. Dal. Allahu Akbar. Dal. Baju di toko. Haji Hanafi sebut apa? Baju di toko.
Baju di toko. Baju dah kotor. Baju dah kotor boleh juga. Luku. Qutubu jadin. Qutubu jadin. Okey, huruf lima-lima. Jim tu dia. Jim dan dal. Dal. Okey, lima-lima huruf ni, kelima-lima huruf ni kita kenal sangat dalam Al-Quran. Apabila kita jumpa kedudukan huruf ni sama ada di tengah-tengah perkataan ataupun di akhir perkataan. Okey. Kenapa tak ada di awal perkataan? Ada juga laqad. Kejap. Dengar soalan dulu Haji Din. Kenapa huruf qalqalah hanya berlaku di tengah perkataan dan di akhir perkataan, tidak di awal perkataan? Oh. Alamak, saya tak tahu nak cakap, Ustaz. Orang lain macam mana? Tadi calon-calon lain lah, Ustaz. Tak apa, saja-saja je ni. Soalan nampaknya macam susah tapi sebenarnya mudah je. Dia kalau huruf pertama perkataan dia mesti kena bertanda, Ustaz. Bertanda. Bertanda ke berbaris? Berbaris. Berbaris. Okey, sebabnya huruf qalqalah mesti kena mati. Haji Din. Huruf qalqalah untuk nak jadi qalqalah mesti kena sukun. Bila sukun dan juga dan juga di awal perkataan tak boleh berlaku dalam kaedah bahasa Arab dan bahasa lain pun. Mana kita boleh nak sebutkan huruf berbaris mati di awal sebutan. Di awal perkataan tak ada kan? Okey, dalam bahasa Arab pun la yubda'u bisakin wa la yaqifu ala mutaharrik. Kalimah-kalimah Arab ini tak boleh kita mulakan dengan baris mati dan kita tak boleh berhenti dengan huruf berbaris. Jadi itulah jawapannya. Jadi qaf, huruf qalqalah ni bila mati, bila sukun, sama ada di tengah perkataan ataupun di hujung perkataan, maka itulah qalqalah. Hendaklah kita lantunkan bunyi huruf-huruf qalqalah yang mati. Laqad, haqqa, ahad, watab. Itu berbezanya, yang mana kubra, sughra, wusta kita dah jelaskan dalam kelasnya. Alhamdulillah. Okey. Selesai qalqalah, terus kita masuk alam hukum-hukumat. Hukum-hukumat insya-Allah bila kita dah pergi separuh hukumat nanti kita boleh pisahkan dua bahagian, hukum dengung dengan hukum mat. Cuma mat kita baru mula, jadi kita tak perlu kita buat murajaah asing-asing, masih lagi kita boleh buat sekali ya. Okey. Ahkamul mad, hukum-hukum mad ini adalah antara yang terpenting juga dalam Al-Quranul Karim. Bila kita baca Al-Quran, antara hukum yang paling banyak kita jumpanya itulah hukum mad. Bermulanya dengan mad asli, mad far'i, banyak sangat. Setiap baris boleh dikatakan hukum mad ada. Jadi nak tak naknya kena kenal betul-betul dan kena bezakan betul-betul antara hukum-hukum mad ini supaya dalam bacaan kita setiap kali kita baca, kita boleh baca dengan mad dan kita berikan segala hukum-hukum mad itu haknya. Yang panjang 2 harakat, 2 harakat. Yang 4 harakat, 4 harakat. Yang 6 harakat, 6 harakat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Jadi kalau kita belum boleh bezakan antara hukum-hukum mad, mungkin ada juga terkurangnya harakahnya. Ataupun terlebih harakahnya. Ataupun kadang-kadang yang bukan mad pun kita panjangkan. Ini mungkin banyak juga banyak juga bila tak ada mat dimatkan. Sebab apa? Sebab kita belum lancar lagi ayat-ayat tu. Ini senang cerita, senang jawapannya. Kenapa kadang-kadang antara kita masih banyak juga berlakunya dalam tahsin, kelas tahsin kita, bila baca dipanjangkan huruf padahal huruf itu tak ada pun mat. Contohnya tak ada alif ke, tak ada waw, saya akan sebut tak ada alif tu, tak ada waw tu, tak ada ya, tak ada huruf mat. Sebab apa? Kita belum betul-betul lancar ayat itu yang kita baca. Lagi-lagi macam tahsin kan kita baca secara khatam kan. Kita akan pergi kepada surah-surah yang jarang-jarang kita baca. Jadi bila kita tak lancar ayat-ayat itu, sementara mata kiri kita nak pergi kepada perkataan yang berikutnya, mata kanan kita masih lagi membaca ayat yang sedang baca itu. Jadi bila kita lambat lagi pindah kepada ayat berikutnya, itu yang mata kanan kadang-kadang bagi arahan untuk kita panjangkan hukum yang tak panjang. Itu banyak berlakunya. InsyaAllah nak buat macam mana? Caranya iaitulah kita nak kena lancarkan
bacaan kita, insya-Allah penyakit itu ataupun kekurangan itu, kesalahan yang dimatkan pada tempat yang tidak bukannya mat, insya-Allah boleh selesai dengan cara kita nak kena lancarkan bacaan kita dulu, insya-Allah. Okey, jadi kesimpulannya hukum mat ini adalah kita memanjangkan suara kita dengan syarat-syarat tertentu, dan mat ini terbagi kepada dua. Yang pertamanya mat asli, yang keduanya mat tabi'i. Okey, mat asli paling banyak dalam bacaan kita, yumaddu miqdar harakatain, kena panjang 2 harakat. Mat asli macam mana kita nak camnya, macam mana kita nak bagi pengertiannya, ada 3 perkara yang mudah yang mesti kena ada pada mat asli. Yang pertamanya mesti nak kena ada huruf mad. Macam mana kita nak kenal huruf mad? Alif, waw, ya yang tak berbaris, yang sebelumnya huruf berbaris sesuai dengan alif, waw, ya. Sekiranya alif itu baris yang sesuai dengan alif, iaitulah baris atas, baris yang sesuai dengan huruf ya, baris bawah, baris yang sesuai dengan huruf waw, baris depan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, yang keduanya maknanya huruf-huruf yang sebelum baris huruf mad itu jins harakat ma qablaha, maknanya barisnya sesuai dengan huruf mad. Yang ketiganya, jangan adanya selepas huruf mad itu hamzah dan kita wakafkan. Jadi 3 perkara tadi kita nak kena adakan dalam contoh huruf hukum mad asli, maka barulah berlakunya mad asli. Contohnya qala Musa, di sini ada alif dan alif itu tak berbaris. Sebelumnya ada baris atas qa, selepasnya tak ada baris sukun yang kita berhenti ataupun hamzah. Kalau ada hamzah dia akan jadi huruf hukum mad yang lain. Qala Musa, sama juga waw, sebelumnya baris depan, selepas waw itu tak adanya hamzah dan tak ada huruf, disebabkan kita berhenti maka sukun huruf tu tak ada. Bila ada sukun disebabkan kita berhenti, dia akan jadi mad lain. Mad yang belum kita belajar lagi. InsyaAllah mad asli selesai. Kita pergi kepada mad far'i. Mad far'i kita dah belajar, kalau tak silap saya 3. Wajib, jaiz dan juga badal. Betul? InsyaAllah. Okey, mad wajib macam mana kita nak kenal? Saya ringkaskan, iaitulah mesti dalam satu perkataan itu adanya huruf mad dan selepas huruf mad itu ada huruf hamzah. Dalam satu perkataan mesti ada huruf mad, selepas huruf mad itu ada hamzah, ada huruf hamzah. Jadi contohnya was-sama. Hukumnya mad wajib muttasil. Muttasil maknanya bersambungnya pertemuan antara huruf mad dan juga hamzah dalam satu perkataan. Okey. Selesai. 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat kita dah jelaskan dalam kelas mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil, hukum yang kedua dalam mad far'i, mad jaiz munfasil, iaitulah pertemuan antara hamzah, antara huruf mad dan hamzah dalam 2 perkataan. Munfasil, perkataan yang berpisah ataupun berasingan. Huruf mad pada akhir perkataan yang pertama dan huruf hamzah pada awal perkataan yang kedua. Cara bacaannya 4-5. Mad jaiz 2, 4-5. 2 ini untuk kaedah-kaedah tertentu kita dah jelaskan dalam kelas mad jaiz munfasil. Okey, contohnya bima anzala. Bima, satu perkataan, anzala, hamzah pada perkataan awal perkataan yang kedua. Itu mad jaiz. Selesai. Mad badal. Yang ketiga minggu lepas, yang last kelas kita minggu lepas, itulah mad badal. Mad badal macam mana kita nak kenal? Kullu hamzin mamdud. Kullu hamzin mamdud biharakatain. Pengertian yang paling ringkasnya iaitulah setiap hamzah dalam Al-Quran yang dipanjangkan, maka itulah mad badal. Dia akan terbalikkan. Dia tak sama dengan mad asli. Dia tak sama dengan mad asli, betul. Kalau mad asli hamzah dia tak sama dengan mad dia terbalikkan dengan mad wajib. Hamzah datang kemudian. Ini hamzah datang awal. Jadi secara ringkas pengertian tadilah,
Setiap hamzah yang dipanjangkan selain daripada 2 harakat, yang dipanjangkan 2 harakat dalam Al-Quran, maka itulah mad badal. Atau pengertian yang mudahnya, hamzah datang sebelumnya huruf mad. Contohnya amanu, imana, utu. Amanu, imana, utu. Itulah ringkas mad badal. Dan proses mad badal kita dah ceritakan, asal mad badal amanu, imana, utu itu semua pada kelas yang minggu lepas, alhamdulillah. Okey, untuk malam ni terus kita masuk kepada mad yang baru, kelas baru kita, insya-Allah. InsyaAllah secara ringkasnya, mad baru kita, mad tambah kita iaitu maddul lin. Malam ni maddul lin. Saya nampak ada soalan dalam chat, nanti kita baca kemudian. Okey, maddul lin termasuk dalam bahagian ahkam al-mad al-far'i, mad cabang ataupun mad pecahan daripada mad asli, mad lin. Apakah mad lin? Kalau tengok dalam nota di sini disebut mad lin itu mad lembut. Lembut ataupun mad mudah, senang, lunak. Itu semua dalam makna, dalam istilah sahajalah. Dalam bahasa ataupun dalam sebutan sahaja beri gelaran kepada jenis mad ini. Kalau tidak, susah kita nak bezakan. Okey. Kita tengok pengertiannya, macam mana kita nak cam dan nak bezakan antara mad lin dengan mad-mad yang lain. Dikatanya terjadi mad lin ini apabila huruf waw dan ya yang sukun. Okey, huruf waw dan ya yang sukun dan huruf sebelumnya berbaris di atas. Okey. Dan disukunkan huruf selepasnya kerana waqaf. Okey. Boleh tak kita buat rumusan sendiri ataupun kita buat poin sendiri untuk kita senang kita kenal. Okey, jadi untuk kita kenal mad lin, kita buatlah 3 perkara. 3 syarat dalam huruf mad lin, dalam hukum mad lin. Yang pertamanya, waw baris sukun atau ya baris sukun, atau ya baris sukun. Ini yang pertama, mesti kena ada waw dan atau ya berbaris sukun. Bila sebut berbaris sukun, dia bukannya huruf mad. Kalau huruf mad dia tak berbaris. Bezakan di situ. Bezakan di situ. Okey, yang keduanya saya tulis dengan mouse ni teruk sangat. Yang penting tuan-tuan boleh tulis boleh tulis dengan bahasa sendirilah. Yang keduanya, sebelumnya mesti kena berbaris atas. Baris atas. Sebelumnya mesti kena baris atas. Sebelumnya baris atas. Ini syarat yang kedua. Sebelum waw dan ya sukun ini baris atas. Saya ringkaskan, susah nak tulis ni. Baris fathah, baris atas. Sebelum waw dan ya ini mesti nak kena baris atas. Ini yang kedua. Yang kedua yang mesti kena ada dalam contoh mad lin. Yang ketiganya selepasnya ada sukun kerana waqaf. Selepasnya sukun baris mati kerana waqaf. Saya tak tulis habis kerana waqaf. Tuan-tuan boleh tulis sendiri, boleh tulis lengkap, saya tulis ringkas-ringkas je. Kerana waqaf. Kerana waqaf itu maknanya kerana berhentilah. Okey, 3 perkara ini mesti nak kena ada dalam hukum mad lin, baru terjadinya mad lin. Yang pertamanya sama ada huruf waw mati ataupun huruf ya mati dalam perkataan untuk contoh mad lin. Itu yang pertama, syarat pertama. Yang keduanya, sebelum huruf waw dan ya ini mestinya huruf itu berbaris atas. Kalau ikut mad asli, kalau waw sebelumnya baris depan, kalau ya sebelumnya baris bawah, kan, baris kasrah. Ini tidak, dia baris atas je. Sebelumnya mesti kena berbaris atas. Dan syarat yang ketiganya,
selepas huruf waw dan ya yang sebelumnya ada baris atas itu, selepasnya mesti kena ada huruf mati, huruf itu sukun kerana kita wakaf. Maknanya kena berhenti atas perkataan itu, barulah berlakunya hukum madlin. Kalau tidak, kalau tak wakaf, kalau kita wasal, kalau kita sambung bacaan, dia tak jadi madlin. Okey. Dah tanda semua insya-Allah. Okey, saya clearkan. Ustaz, kalau sebelumnya berbaris fathah doma dengan kasri tak jadi Ustaz? Dia tak jadi, dia akan jadi mad lain. Dia akan jadi mad. Ini mesti fathah saja. Betul. Syarat yang kedua tadi mesti kena fathah sebelum waw dan ya. Okey, selesai ya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Qadar bacaannya, qadar bacaannya 2, 4 atau 6 harakah. 2, 4 atau 6 harakat. Maknanya kita diberi pilihan sama ada kita nak baca 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Ini jarang-jarang kita baca maklin sampai 6 harakat ni. Selalunya kita baca 2 harakat saja. Mungkin kita boleh lajak sampai 4 dan mungkin 3 lebih daripada 2 itu. Tapi 6 kalau orang baca kita akan rasa macam pelik. Kenapa terlajak panjang sangat ni? Padahal dalam hukum memang boleh baca 6 harakat. Nanti kita tengok contohnya. Okey, contohnya selalunya kalau maklin ini surah yang paling menjadi rujukan adalah surah Quraisy. Siapa yang hafal surah Quraisy, semuanya maklin. Bermula dari nama surah lagi Quraisy, itu dah lin dah tu. Okey, kita tengok contoh yang dalam nota ni, disebut ahlal bait. Ahlal bait. Ayat ini dalam surah Hud. Okey, kita tengok perkataan al-bait. Tengok cukup tak syaratnya? Yang pertamanya kita tengok di sini ada huruf ya berbaris mati, ada tanda mati kan? Ini yang pertama. Lepas tu kita tengok sebelum huruf ya, huruf ba yang berbaris atas. Ini yang kedua. Kedua. Dan yang ketiga, perkataan ini, huruf ta ini disebabkan kita berhenti, walaupun dia baris bawah, tapi kalau kita berhenti, kita nak kena matikan ta. Ahlal bait. Ini yang ketiga. Ya, maknanya cukup 3 syarat untuk maklin. Bila ada 3 syarat ini ada pada perkataan al-bait ini, maka kita boleh baca panjang. Sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakah. Ahlal bait. Ahlal bait. 4. Ahlal bait. 6 harakah. Okey, jelas ya insya-Allah. Contoh yang kedua, kita tengok di sini biyadikal khair dalam surah Ali Imran. Sama juga kita ada huruf ya dan kita ya mati. Kita ada sebelum ya ini huruf kha berbaris atas, syarat yang kedua, dan kita ada ra. Bila kita berhenti pada perkataan ini kita matikan, kita sukunkan ra. Maka cukup syarat untuk maklin, boleh kita baca 2, 4, 6. Bukan boleh, kena baca. Kena. Lazimnya kita nak kena matkan sampai 2 harakat ataupun 4 ataupun 6. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Biyadikal khair. 6 harakat. Dan jangan lupa kaedah umum dalam ilmu at-tajwid khas untuk hukum-hukum mat. Jadi dah hafal kaedah tu? Saya dah bagi dah awal kelas tajwid hukum mat. Agaknya walaf lufi ngari hi kamislahi. Betul tak? Betul. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Kena ingat yang tu. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Sebab kaedah ni, pergilah mana-mana hukum mat yang ada banyak pilihan wajahnya, kita nak kena gunakan kaedah ini. Mat wajib kita boleh pakai, mat jaiz kita boleh pakai, mat lin, mat nanti kita akan baca ma'arid lisukun insya-Allah minggu depan. Semua kita akan berpandukan dengan kaedah tadi. Kaedah tadi disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam matannya, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, dengan makna setiap mat yang
yang sama, hendaklah kita nak kena seragamkan wajah-wajahnya. Contohnya, kalau mat lin ini ada 3 wajah, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Okey, kalau kita dah dalam bacaan yang sama, contohnya malam ni kita nak baca mat lin 4 harakat. Jadi setiap kali jumpa mat lin 4 harakat, 4 harakat, 4 harakat sampai sadaqallahul azim. Esok lainlah, esok lain cerita, bukannya selama hidup. Esok lain cerita. Kan? Ataupun kemudian nanti kita nak baca surah lain, kita dah sadaqallahul azim, lepas tu nak buka lagi Quran. Okey, kali ni mat lin saya nak try baca 6 harakat. Sebab saya dah belajar katanya boleh 6 harakat. Setiap kali jumpa mat lin saya nak panjang sampai 6 harakat. Boleh. Tapi fi nadhirihi kamithlihi, kena seragamkan. Bila dah mula 6 harakat, setiap mat lin dalam bacaan kita 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Sama juga dengan mat-mat lain, kalau katalah mat jaiz kita dah pilih 4 harakat, semua mat jaiz 4 harakat dalam bacaan yang sama. Kalaulah kita mat wajib kita pilih 5 harakat, semua mat wajib dalam bacaan yang sama kita kena seragamkan jadi 5 harakat belaka. Okey. InsyaAllah selesai untuk mat lin untuk malam ni. Saya rasa itu saja. Ustaz, yang panjangkan 6 harakat tu yang dia punya sin ba dia Ustaz. Soalan yang bagus. Terima kasih. Sebab kadang-kadang kita tak tahu yang mana nak dipanjangkan. Okey. Bila kita sebutnya hukum mat, dia sebenarnya huruf mat itu yang nak dipanjangkan. Tapi dibantu dengan syarat-syarat tadi. Contohnya dalam mat lin ini, wujudnya huruf mat. Itu sebab asasi. Sebab yang utama sekali nak dipanjangkan perkataan ini, nak dijadikan mat lin adalah wujudnya huruf mat. Huruf mat di sini, sebab mat di sini iaitulah sebab matnya sukun. Sukun yang ada pada huruf waw dan ya, dan sukun yang disebabkan kita wakaf di situ. Okey, kalau dalam mat jaiz ataupun mat wajib dengan mat jaiz, sebabnya hamzah. Jadi pertemuan huruf mat dengan hamzah itu menyebabkan jadinya huruf hukum mat. Jadi nak dipanjangkan itu yang sebab tadilah. Okey, kalau kita tengok di sini, mat lin yang kita nak panjang di sini, huruf yang menyebabkan di sini adalah baris mati. Baris mati inilah yang kita nak panjangkan. Selepasnya bait itu yang hurufnya baris mati. Jadi untuk kita nak sebutkan baris mati itu panjang susah, mesti kita nak kena tumpangkan ba, huruf yang berbaris atas tu. Bait, khair. Cuba kita perhatikan yang panjang suara kita itu dia kena pada makhraj ya ataupun makhraj waw yang berbaris mati tu. Khauf. Ya, kalau kita ambil yang 6 harakat, sepanjang-panjang 6 harakat itu mulut kita muncung itu untuk makhraj waw mati. Khauf. Okey, yang panjangnya waw mati. Sebab ada antara kita kadang-kadang dia confuse, dia akan panjangkan kha tu. Khauf. Contohnya lah kan. Pernah berlaku, bukan tak berlaku. Contohnya kalau bait. Contohnya mungkin berlaku macam tu, maka itu cara panjang salah. Yang kita nak dipanjangkan di sini adalah huruf yang mati itu. Jadi bait itu untuk membantu sebutkan huruf mati, dan yang panjangnya adalah huruf mati tadilah. Jelas saja? Boleh? InsyaAllah. Yang bertanya tadi okey. Maksudnya yang mati tu yang kita panjangkan macam bukan ba yang panjang ni, bukan. Bukan. Ya. Salah. Ya, yang panjangnya ya mati tu. Itu merupakan sebab mat. Bayi. Ya dia yang panjang. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ada lagi soalan berkenaan dengan ni sebelum kita masuk tatbiq? Okey, semua clear semua insya-Allah. Untuk mat lin insya-Allah antara mat yang mudah, namanya mat lembut kan, mat mudah insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, saya ada pertanyaan sikit. Okey, silakan. Kita belum belajar mat arid disukun kan? Belum. Dia punya harakat 2 4 6 juga. Kalau kita nak seragamkan mat lin mesti seragamkan dengan mat arid disukun juga ya. Okey, ini dah ke depan soalannya. Okey, tak apa, tapi tak apa. Okey, ada sebahagian ulama menyatukan, meletakkan kedua-dua mat ini dalam satu tajuk. Contohnya dalam kitab saya yang saya jadikan sebagai rujukan ni, Al-Burhan fi Tajwidil Quran ini,
Memang dia satukan dalam satu tajuk mad arid disukun dengan mad lin, satu jenis mad. Jadi 426 itu 246 diseragamkan sama juga dengan mad arid disukun. Mad lin sama. Tapi kebanyakan kitab-kitab yang lain, tajwid yang lain diasingkan mad lin lain, mad arid disukun lain disebabkan syarat-syarat yang berbeza. Ada tak samanya antara dua jenis mad ini, maka kita asingkanlah. Untuk mad lin, kalau kita dah pilih untuk harakat berapa, kita tak perlu untuk kita nak seragamkan dengan mad arid disukun. Sebab apa? Sebab mad arid disukun dia ada tambahan lagi, insya-Allah. Kelas mad arid disukun mungkin ada satu benda yang menarik. InsyaAllah jangan ponteng minggu depan. Dia ada kelainan sikit. Dia ada tambahan sikit ilmunya insyaAllah. Dan cara bacaannya insyaAllah mungkin kita akan belajar tambah lagi insyaAllah. Dan kita mudah-mudahan dapat kita baca dengan banyak lagi wajah-wajah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam bacaan kita. Tak perlu kita pergi kepada qiraah-qiraah lain. Tak perlu kita masuk Warsh ke Hamzah ke Khalaf Khalad. Hafs, bacaan Hafs ini yang kita baca sekarang ini sebenarnya ada hukum-hukum yang kita sendiri pun tak kenal ataupun kita kenal kita pun tak baca. InsyaAllah dalam ma'arif sukun ada insyaAllah. Jadi pertanyaan sebenarnya saya nak tahu kalau dikatakan mad lin kan mad yang lembut kan. Kalau kita panjangkan 6 harakat, macam mana kita buat dia punya lembut. Macam mana nak lembutkan? Haji Din tahu macam mana nak lembutkan. Haji Din memang expert. Dia selalu bagi salam secara maklin. Okey, Tuan Haji Taib, terima kasih soalan itu. Sebenarnya bukan, dia tak perlu kepada gaya ataupun cara sebut dia tak perlu kepada gaya. Tak perlu kepada gaya yang lembut. Dia sebenarnya dinamakan lembut di sini disebabkan waw dan ya sebelumnya baris atas. Itu je bezanya. Kalau ma'arif sukun dia akan sama dengan ma asli. Maknanya waw alif waw ya sebelumnya huruf yang berbaris sama dengan alif waw ya. Itu dia tak datangnya senang sebutan. Dia akan macam dia ada ikut baris kan. Mun, min, man kan. Dia akan sebut sama ikut baris dan ikut huruf mad alif waw ya. Tapi yang lin ini disebabkan waw dan ya yang sebelumnya baris atas itu dikira senang untuk sebut maut, walaupun perkataan untuk mati tapi sebutannya macam ada senang sebut. Itu bezanya. Sebab itu ada setengah-setengah dia akan bagi hukum bacaan lin walaupun contohnya mad lin ini kita tak wakaf. Contohnya li'ila fi Quraisy. Itu mad lin kan? Okey, sekarang ni kita tak nak wakaf, kita nak sambung. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Ada setengah-setengah ahli tajwid, ahli Quran, dia masih lagi sebut. Okey, Raisyin itu namanya bacaan lin. Dia nak sebut juga sebutan itu sebutan yang mudah, sebutan yang lembut, sebutan yang senang. Walaupun kita tak wakaf, tak jadi mad lin, tapi masih lagi dia nak sebutkan nama lin tu. Untuk nak buktikan bahawasanya waw dan ya berbaris mati sebelumnya baris atas adalah antara sebutan yang mudah disebutkan dalam Al-Quran. Itu sahaja. Jadi kalau kita panjang macam mana pun insya-Allah mudah je. Maut. Itu maksudnya insya-Allah. Quraisy. Okey. Tak ada masalah insya-Allah. Maklin. Habis tu dia ini saya nak berani-beranikan sebutlah. Apa harful lin ni pula macam mana Ustaz? Harful lin. Harful lin. Saya baru sebut tadi bacaan lin sama juga dengan harful lin. Harful lin maknanya huruf-huruf lin. Harful lin, bila sebut harful lin, waw ya mati sebelumnya baris atas. Itu gabungan. Waw ya mati, waw dan ya yang baris sukun sebelumnya baris atas. Mesti nak kena gabungkan gitu baru dia jadinya harful lin. Kalau huruf waw saja mati tak jadi harful lin, ya saja mati tak jadi harful lin sebab tengok apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya baris lain, dia tak jadi lin lah, dia jadi hukum lain. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Jidin. Okey, faqrah al-akhirah, bahagian terakhir kita itulah kita akan sambung surah Al-Mulk bacaan kita. Dan seperti biasa malam ni kita ada 3 ayat terakhir. Kita buka surah Al-Mulk insya-Allah.
bagi peluang kepada peserta ahli tajwid kita insya-Allah untuk membaca satu ayat seorang dan keluarkan semua hukum yang kita dah belajar. Yang kita dah belajar sahaja. Yang belum kita belajar lagi tak perlu sebut lagi ya. Insya-Allah bermula daripada ayat 28 ya. Surah Al-Mulk, ayat 28. Okey, malam ni siapa yang ingin mengambil bahagian dipersilakan. Nah, mungkin ada qari-qari yang baru yang boleh cuba malam ni, insya-Allah dipersilakan. Okey, siapa yang okey, terima kasih, tak apa. Siapa-siapa yang ada hal boleh, tak ada masalah. Okey, siapa nak mulakan 3 ayat? Ayat pertama 28. Biasa macam tu kan? Masing-masing tolak siapa nak pergi dulu. Haji Nurdin ada kan? Haji Nurdin memang insya-Allah dia setiap malam. Tak pernah dibagi. Ada Ustaz, ada. Haji Nurdin ada. Kita ada haji, beberapa haji yang selalu setiap malam. Haji Rashid tak pernah try Ustaz. Haji Rashid kita raikan dia dari Melaka. Dari Melaka. Okey, ramai yang berminat Haji Rashid. Haji Rashid persilakan. Suara dia betul menawan Ustaz. Rindu Ustaz. Haji Rashid tak boleh tolak dah malam ni. Saya kena tolak pasal Haji Din yang suruh, saya kena tolak Ustaz. Saya rasa kita kasih qari kita yang terbaru, Haji Ahmad Kahfi kita yang baru masuk. Bukan baru masuk, dah masuk daripada tadi. Dia hadir bersama kita pagi malam ni Ustaz. Jangan, itu pelajar baru, tak boleh. Tak boleh. Nanti minggu depan terus tak masuk lagi. Okey, kita teruskan dengan Haji Nurdin lah seperti yang disebut tadi Ustaz. Haji Nurdin. Haji Nurdin mula dulu. Dia calon terbaik Ustaz. Okey, Haji Nurdin bin Toib. Dipersilakan. Kita ada Haji Elias. Haji Elias pun ada, masya-Allah malam ni. Ya, ada. Alamak, saya tak mau kasih dulu. Saya ingat saya Haji Elias ayat yang ke-30 Ustaz. Dia ada 7 guru Ustaz. Masya-Allah. 30 je. Haji Elias ayat ke-30 standby. Haji Nurdin teruskan Haji Nurdin ayat 28, insya-Allah kita dapat sama-sama manfaat insya-Allah. Cuba Ustaz. Okey, silakan. Ya, auzubillah. Baca ikut dengung semua kalau ada dengung betul-betul dengung keluarkan hidung. Astagfirullah. Kul ara'aytum in semula Ustaz. Okey. Kul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Pertama Ustaz, kul ara'ay itu harfulin. Hamzah bin Qiyah. Itu maksud saya tu. Maksud saya antara apa ni hukum yang disebutkan. Tapi wallahu alam, minta maaf saya tak akan tanya balik. Kenapa kita perlu sebut harful lin di sini? Nak baca lembut dengan lembut Ustaz. Ara'ai. Itulah yang dia tak ada hukum mat, tak ada apa memang. Tapi kita belajar selalu kita apa? Itulah saya nak tumpang jugalah sebab memang kalau dalam bab tajwid memang tak ada pun satu tajuk yang namanya harful lin. Tapi bila saya dengar qari-qari dan ahli-ahli tajwid dari kumpulan tadarus dan juga beberapa orang lah, bila sampainya kepada huruf lin ini disebutkan di sini harful lin. Tapi tak apa, alhamdulillah. Sifat-sifat harful lin dia ada Ustaz. Jadi senang kita nak kenal mat lin. Tapi dalam perkataan ni boleh jadi tak mat lin? Tak boleh. Jadi itu sebenarnya. Kalau dia ada hukumnya, mungkin maknanya dia ada kaitan dengan hukum mat lin kan. Tapi dalam perkataan ini dia mustahil nak jadinya huruf nak jadinya mat lin sebab perkataannya dalam selepasnya huruf hamzah itu beberapa perkaraan yang beberapa huruf lagi tak boleh kita berhentikan ara'ai saja. Okey, tak apa. Teruskan. Lin betul apa huruf ni betul lin Ustaz betul. Ikut hurufnya betul. Dia cukup syarat, tapi syarat yang ketiga tak ada. Ya, sebelum tu baris atas. Okey, terus. Sebab tu tum Ustaz. Tum. Okey. Mim sukun jumpa hamzah. Mim sukun bertemu hamzah, okey.
Apa hukumnya? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey. Lepas tu nun sukun jumpa hamzah. Izhar halki. Okey, betul. Ahlakani Allah. Allah tu makna asli. Lam jalan. Wa mam ya. Idgham mislain. Idgham mislain. Pasti. Nun jumpa sorry Sam. Idgham mim Idgham ma'al-ghunna. Okey. Ma iya au tak payah sebut lah ni yang fulin. Rahimana ma asli. Famai idgham ma'runa. Yuji ma asli. Rule belum belajar sana. Kafirin ma asli. Namin nun sukun jumpa ain. Izhar halki. Za jumpa alif mat asli. Tanwin jumpa alif. Izhar halki. Izhar halki. Alif ma'arif disukun. Okey, belum lagi ada sukun. Okey. Oh belum. Okey. Jadi itu antara calon ataupun antara ahli tajwid yang lancar sebut dari segi hukum-hukum, dah kenal satu persatu. Itu yang kita maksudkan. InsyaAllah semua yang bersungguh, semua yang mencuba mengenal hukum-hukum, kita akan sampai ke tahap itu. Dan kita akan sampai ke tahap nanti insyaAllah bila kita baca Al-Quran, setiap hukum dia akan datang terus. Bila kita baca je ayat ini, nak sebut sebelum kita sebut datang je hukum. Okey, di sini kena dengung, di sini tak boleh dengung, di sini qalqalah, di sini panjang, di sini kurang, di sini tebal, di sini nipis. InsyaAllah sampai ke tahap itu, bila kita belajar tajwid sampai habis dan kita betul-betul kita faham dan kita cuba baca. Setiap kali baca terus kita amalkan apa yang kita belajar. Apa yang kita kenal hukum-hukum itu, kita cuba letakkan setiap hukum pada tempatnya dalam bacaan kita. Lama-lama nanti dia akan datang sendiri. Itu yang seronoknya. Bila kita baca dan bila kita bawa dalam solat, mungkin kita boleh lekakan diri kita dalam solat daripada kita terleka dengan hal-hal dunia, kita boleh lekakan diri kita dengan hal-hal yang ada kaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan solat kita akan bertambah khusyuk dengan cara itu, sementara kita nak pergi kepada tadabbur dan kita memahami ayat-ayat yang kita baca. Terima kasih Haji Nurdin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ayat 29. Haji Ahmad ada, Haji Ahmad Singgari. Ada Ustaz, ada. Okey, silakan insya-Allah. Sembunyi di balik tabir tu Ustaz. Insya-Allah. Saya orang yang terakhir aku selalu yang di apa ni? Yang di belakang selalu Ustaz. Okey. Dah ayat yang terakhir. Okey, tak apa. Kita ambil daripada Malaysia. Dia Singapura je. Malaysia, mana wakil Malaysia? Wakil Malaysia seorang. Kalau tidak kita pergi ke Thailand. Thailand tak ada malam ni. Malam ni tak ada Thailand. Wakil Malaysia saya nak cuba. Okey, Malaysia. Okey, makan. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ar-Rahman, mad asli. Okey. Amanna, mad badal. Kan bersabdu wajibul guna. Mad asli. Masya-Allah. Bihi mad jais. Masa masih. Wa alaihi tawakkal. Kejap. Bihi mad apa? Bihi mad asli. Mad asli. Okey, boleh. Fasata'lamuna mad asli man huwa nun mati ba idhar halki fi mad asli dala mad asli dalalim mubin idgham ma'al gunah. Idgham ma'al gunah naqis. Masya-Allah, selesai. Okey, amanna bihi memang mad silah qasirah.
tapi sementara kita belum sampai lagi mat silah qasirah, boleh kita sebut mat asli. Sebab dia syarat mat asli memang cukup pada diri mat silah qasirah. Sama juga. Mat asli sama dengan mat silah qasirah, dan mat silah tawilah sama dengan mat jaiz. Okey. Ayat yang terakhir dipersilakan insya-Allah. Saya nak buat penutup Ustaz. Okey, kita bagi Jedin. Dah ada Haji Ahmad Sanggari dah pilih Oh, kan? tadi okey kita. Awak potong je ni. Maaf dari batin. Okey, Haji Jedin, saya kasih awak yellow card. Okey, silakan Haji Ahmad. Okey, Ustaz. Dia kena baca dulu saja. Ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Okey. Okey, tum ta mim mati itu izar safawi. Okey. In a nun mati berjumpa dengan amza izar halqi. Ma ini kita dah belajar, ma udah belajar. Ini mad wajib muttasil. Okey, insya-Allah. Kum izar safawi. Kena sebut apa yang bertemu dengan apa? Oh, kam mim mim mati berjumpa dengan ghain. Kum izar safawi. Okey. Oh. Ra belum belajar saya dah. Ghauran belum belajar. Okey. Ya famaya. Ramfa dah belajar. Dah belajar. Tanwin bertemu dengan fa dah belajar. Oh, ramfa. Okey. Afwan. Ifa hakiki Ustaz. Ikhfa hakiki. Okey. Ramfa ifa hakiki ya. Okey, betul insya-Allah. Famaya nun mati jumpa sama ya. Idza mal guna nakis. Naqis, okey. Naqis. Ti manasil mutlaq. Kum kaf mim jumpa sama ba. Kaf tak boleh sebut. Mim mati je. Mimba. Mimba ifa safawi. Ikhfa syafawi insya-Allah. Okey. Ma'in dah belajar ya? Dah. Okey. Ma'in ni mad wajib. Okey, wajib muttasil. Imma idza mal guna kamil. Kami kita pilih yang ma'al ghunnah semua naqis. Oh, okey. Jadi imma idgham ma'al guna naqis ya. Naqis, okey. Ain man asli. Sekiranya sambung. Kalau kita wakaf sambung jadi man arid disukun. Terbalik tu. Kalau wakaf mad sukun, kalau sambung dia akan jadi mad asli. Mad asli tadi. Okey, nun itu ada bawahnya mim, huruf mim kecil tu. Itu iqlab. Iqlab. Kenapa iqlab? Pasal dia surah ba bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Kalau sambung dengan ba. Yeah. Sebab ada pertanyaan, mana datangnya kenapa huruf mim kecil tu, iaitulah tanwin. Itu asalnya tanwin ma'inin, disebabkan lepas kalau nak sambung dengan bismillah huruf yang surah yang berikutnya maka dia akan jadi iqlab. Okey, alhamdulillah selesai. Untuk Ustaz, malam ni kita selesai. Ya saya. Dia ada yang huruf yang tadi baru kita belajar kan, mat berjumpa waw mati tu. Raw kalau kita wakaf. Okey, sekarang ni tak boleh jadi. Kenapa tak boleh jadi? Sebab kalau kita berwakaf di sini, kita tak boleh matikan ra, sebab ra itu tanwin. Ra itu ra itu akan jadi mad iwad. Kan? Dia tak boleh jadi. Tak boleh. Yang tadi alaikum pun tak boleh Ustaz. Wala yang atas dia wa alai dia bukan madlin ni Ustaz. Di sini kalau kita berhenti boleh. Wa alai. Tadi tak disebut madlin.
Sebab dia orang tahu dia sambung. Wa alaihi tawakkalna. Dia maklin Kalau berhenti. Masya-Allah, Hajah dah boleh nampak dah. Okey. Dia nanti ada soalan nanti akan datang bila kita dah ke depan nanti dah naik kelas nanti insya-Allah. Orang kita dah lancar semua. Kita akan minta keluarkan setiap hukum sama ada wasal dan waqaf. Dalam soalan itu bila dah minta waqaf dan wasal ada hukum, maka alaihi ini sama ada kita wasal dan waqaf kita kena sebut dua-dua. Wa alaihi tawakkalna, wa alaihi ketika waqaf madlin, wa alaihi kalau kita wasal tak ada madlin. Mungkin kita boleh sebut akan datanglah insya-Allah. Sebab sekarang ni kita hanya yang waqaf sahaja. Okey, alhamdulillah selesai maklin untuk malam ni. Saya harap semua boleh kenal betul-betul maklin dan dapat baca dengan sempurna maklinnya bila kita jumpa, dan juga hukum-hukum yang lain kita bila dah kenal. Kalau kita tengok contoh 3 orang yang sebut tadi, 3 qari dan juga 3 ahli tajwid tadi, masya-Allah, sebutnya dengan lancar, dengan yakin, betul-betul kenal hukum-hukum, bukan setakat kenal hukum yang kita dah belajar, hukum yang belum belajar pun dah boleh sebut dah. Ada ke depan sangat, masya-Allah. Itu yang kita harapkan. Seperti mana kita kenal hukum-hukum itu, begitu juga bila kita baca, begitu jugalah kita nak sebutnya. Bacaan kita, tajwid kita, sempurnakanlah dalam bacaan kita. Maksudnya kalau dengung tu betul-betul dengung. Kalau kalau mad betul-betul mad, dan begitu juga huruf hukum-hukum yang lain insya-Allah akan kita belajar dari segi mad, hukum tebalnya, nipisnya dan yang lain-lain lagi. Alhamdulillah. Seperti mana contoh minggu lepas yang saya share video yang budak nak khatam Quran dengan Syekh Ibrahim Al-Khadar tu. Kalau kita perhatikan cara bacaannya, subhanallah, mat dan juga hukum dengung itu puas-puas betul-betul dia dengungkan dan dia matkan. Itulah bacaan yang sejelasnya yang sepatutnya kita contohi insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup kelas ada apa-apa nak tambah? Soalan? Semua okey? Lain minggu Ustaz. Tadi ada soalan tadi Ustaz, muka surat 231 Ustaz. Okey, kita boleh jawab insya-Allah ada masa sikit. Muka surat 23, muka surat apa? 231 tak siap saya. Is it 231? Okey, sekejap saya buka. Ayat 87. 87 Ustaz. 87. Okey. Surah 5 baris daripada bawah ayat 87. Surah Hud surah Hud. Ya. Pasal boleh jadi soalan tu dikemukakan pasal kadang ada setengah qari kita terbaca terhidupkan tu. Patut manasya. Gitu je. Okey, saya nak sharekan skrin ni. Okey, yang bertanya tadi berkenaan dengan ayat muka surat 231 ayat 87 insya-Allah. Okey, ni saya dah share dalam skrin ni. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Okey, perkataan nasya' ma nasha'u ketika waqaf hukumnya apa? Mad wajib muttasil di sini mad wajib muttasil. Okey, dah jawab. Jadi bila sebutnya mad wajib muttasil, maknanya hamzah ini dalam satu perkataan. Dan hamzah ini bila dalam satu perkataan, hamzah baris depan sesuai rumah untuk dia tumpang, sesuainya dengan huruf waw. Kan? Bila sesuainya dengan huruf waw, maknanya hamzah bila dah dia tumpang huruf waw, dia dah jadikan rumahnya, maka waw ini tak dibacakan lagi. Itu jawapannya. Manasya. Kita matikan hamzah tanpa kita gunakan waw sebagai huruf mad. Dan satu lagi petandanya, kita tengok kedudukan hamzah ini betul-betul di atas huruf waw. Kalau hamzah di awal sikit, kadang-kadang di datangnya awal sikit, ada juga perkataan hamzah datang sebelum huruf waw, yang itu kita nak kena baca dengan manasya'u, 2 harakat. Contohnya lah, kalau hamzah kedudukannya sebelum huruf waw. Sekarang ni hamzah hamzah kedudukannya betul-betul atas huruf waw, maknanya huruf waw ini bila kita waqaf tak dibaca. Mungkin bertambah lagi mengelirukan disebabkan ada alif pula di sini.
Dan kita jawab alif di sini ada tanda ajwaf ni, tanda kosong ni tak dibaca, hanya tanda kepada perkataan ini. Jelas yang bertanya insya-Allah? Ustaz, kalau sambung Ustaz? Okey, kalau sambung dia jadi macam mat jaid, mat wajib. Pendek kan? Tak ada mat, tak ada waw. Waw tu memang tak dibaca. Waw hanya datangnya di sini dalam perkataan ini untuk tumpangkan hamzah. Kedudukan hamzah, sebab hamzah tu bagi depan maka waw ini datang sesuai dengan bagi hamzah. Jadi kalau sambung kita baca manasya innaka, tak ada langsung mat. Oh, tak ada mat. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, alhamdulillah. Maka berakhirnya kelas kita pada malam ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam kelas-kelas akan datang. Apa yang kita kongsikan malam ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan dapat kita baca dengan baiknya Al-Quran. Akan datang insyaAllah menjadi seorang membaca Al-Quran dengan tajwid yang kamil, yang sempurna insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.